Saya ucap terima kasih kerana hari itu kita dapat santai sambil kita minum. Mungkin saya rasa kita sama-sama melihat dan faham atas pembangunan apa yang telah kita laksanakan selama 100 hari. Tapi sebelumnya biarlah kita sejenak melihat apa yang telah dibangunkan, dilaksanakan oleh Allahyarham Datuk Tinggi Tan Sri Adnan Satem. Saya dan rakan-rakan meneruskan usaha Datuk Tinggi Tan Sri Adnan yang meninggal dunia pada 13 Januari. Saya mengambil alih dengan kepercayaan yang diberi oleh rakan-rakan saya dalam parti PBB dan seterusnya sokongan yang telah diberi oleh rakan-rakan parti Komponen Barisan Nasional yang telah mendukung supaya saya menjadi kapten tim Adnan. Tim Adnan tu kita menang pilihan raya. Dalam pilihan raya yang lepas sudah tentu kita berketatkan Tok Nan Allahyarham untuk memimpin 5 tahun lagi. Tetapi Allah lebih sayang pada beliau. Beliau meninggal dunia. Dan apabila saya menjadi kapten, tentu sekali tim saya ya tim Adnan juga. Dan inilah tim di depan saya tu yang sama-sama dengan saya. Kita berilah terima kasih sokongan kepada tim saya. Dan secara fundamentalnya saya teruskan usaha Tok Nan. Pertamanya untuk membangunkan bawah bandar, di mana kita harus membangunkan sarana dan infrastruktur luar bandar. Hari maghrib saya di luar bandar, di Sebauh. Kita ada daerah baru di Sebauh dan kita telah membangunkan infrastruktur di kawasan Sebauh, termasuklah jabatan yang berharga 150 juta, bangunan daerah, ofis baru di Sebauh. Sebelumnya saya pergi ke Sadok, kawasan yang berhormat Datuk Ahmad Douglas kita, dan di sana juga kita telah mengumumkan beberapa projek infrastruktur jalan raya, termasuklah slipway ataupun bukan slipway, runway untuk memulihkan kapal terbang kecil untuk datang ke kawasan tersebut. Dan seterusnya sebelum itu kita telah juga nak membangunkan projek di kawasan Bidayuh, iaitu Serian, dan banyak lagi projek-projek yang lain yang kita bangunkan, termasuk Jabatan Kemenang yang menyeberangi Bintulu ke Kampung Jebak, dan seterusnya di kawasan Limbang. Dan ini adalah kawasan-kawasan bawah bandar. Dan ini akan saya teruskan. Pada 25 saya akan bersama dengan Tan Sri Datuk Ahmad Masing di Kapit. Dan sudah tentu kita akan mempunyai rancangan untuk membangunkan kawasan Kapit yang ada hubung kait dengan pembangunan Tunong dan seterusnya ke Malay. Ini semuanya akan kita teruskan. Dan ini akan dapat membangunkan luar bandar. Dan ini juga akan memberikan kerja as far as domestic demand and domestic consumption. Kerana ekspor kita terjejas sikit disebabkan oleh keadaan ekonomi dunia. Dan jadi sebab itu kita tak mau melabur dalam negeri. Makin wujud pekerjaan dan juga untuk memberikan infrastruktur. Apabila ekonomi pulih, kita telah dapat membangunkan sektor-sektor yang lain
yang timbul daripada infrastruktur yang kita bangunkan. Ini sebahagian daripada apa yang telah kita buat selama 100 hari dengan pembangunan di luar bandar. Dan saya yakin bahawa ini akan memberikan impak yang besar dalam masa 3 tahun ini, kerana projek yang saya luluskan akan dilaksanakan dalam masa 3 tahun ini. Dan therefore it will generate a lot of consumption activities in the rural economy. Selain daripada projek pertanian yang kita bangunkan. Di samping itu, dalam masa 100 hari, saya dan rakan-rakan dalam kabinet telah memutuskan supaya sektor pertanian akan diberikan khusus cara baru. Dengan adanya Dato' Amar Douglas Ugah, saya minta Dato' Amar Douglas Ugah to find a new ways for us to develop our agriculture sector. We cannot depend on the conventional approach to develop our agriculture. Kerana waktu itu ialah tanam secara ad hoc. Dan nombor duanya masih lagi subsidi. Jadi kita terpaksa ubah cara ini, kerana saya pernah menjadi Menteri Muda Pertanian pada tahun 83 hinggalah 87. Kerana keadaannya macam dia dua, lagi marik sampai kini tu. Subsidi. Baja diberi, tapi kadang-kadang baja asyik diberi. Baja yang asyik dah sampai. Jadi saya perunding dalam kabinet, kita ada pendekatan baru. Pendekatan baru kita ialah duit subsidi yang kita bajet kita kadang-kadang 1 juta 1 tahun. 1 juta itu kita tukar sebagai venture capital, supaya duit ini akan kita gunakan sebagai pokok kepada enterprise di luar bandar. Kalau dia pertanian moden, pertanian agriculture, kerajaan akan melabur secara equity kepada pengusaha di luar bandar. Dan apabila perdagangannya, commercial enterprise-nya meningkat baik, they can stand on their own. Then we say, okay, you take over this equity at par, tidak premium. Sepertinya RM1 ke RM1, yang beli balik RM1, but that enterprise already self-reliant dengan guide kepada kerajaan. Jadi duit subsidi kita gunakan untuk productive purposes. Ini adalah cara baru untuk kita melakukan food basket kita. Kerana kita tak boleh hanya bergantung kepada plantation. Kerana plantation ini yang untung tauke plantation, tapi kerjanya si banyak, terpaksa tak cari foreign labor, dan orang si dapat kerja di sana kerana we are not accustomed to plantation workers. At the same time, yang pun hasil dia si banyak, tapi kalau kita cash crop yang boleh kita jual menerusi makanan, dan ini akan memberi peluangan yang lebih besar. Jadi ini cara kita untuk luar bandar. Dan soalannya macam mana? How are you going to sell your product from your farm? Kerana population kita kecil. Sebab itu kami 100 hari ini mencari jalan yang lain. We have, whether you like it or not, use technology. Sebab itu saya tekankan kepada ICT. Dan kita mempunyai dalam 100 hari ini satu special forum on IDEX, ICT through IDEX. Kita jemput pakar-pakar dunia untuk memberi pandangan mereka. Di antaranya Don Tapscott. Tuan-tuan tahu Don Tapscott ini yang menghasilkan konsep digital economy. Dia juga menghasilkan buku Weekonomics. Dia juga yang menghasilkan buku PowerSheet. Ini Don. Jadi kita bawa Don ke Sarawak. Dan dia datang ke Sarawak, he was talking about blockchain. Apabila dia talking about blockchain, bermakna ada transaction jual beli in real time. Walaupun di mana kita berada di dunia tu, nya real time, but you need high speed.
Sebab itu dalam suatu hari ini kita mencari jalan bagaimana meningkatkan speed internet kita. Kita lebih tahu dalam media speed kita slow lah, sangat slow. Yang keluarnya buffering, nak kata saya nak bulat. Jadi kita nak malah laporan pun lambat juga. You got your own time. Journalist, you have your time. Jadi apabila kita dapat hantar cerita kita, then you got problem. Jadi semua sektor dunia tu, kita pun live tu, depend on ICT. Alhamdulillah, saya allocate 1 bilion untuk kita menaikkan taraf ICT kita. Baru habis IDEX sampai sebulan, pegawai sektor dah respon. 2 hari atas saya di Miri menyaksikan persefahaman di antara pemain telekom kita pun, telco kita, termasuk Indonesia, Indosat Indonesia, dengan syarikat tempatan dan Nawang, dan seterusnya hal cloud computing, daripada US serta dengan rakan kita by extension Brunei untuk membangunkan infrastruktur high speed highway yang saya minta 2 terabit. Kalau untuk datang mungkin 3 terabit di antara 2 gate highway-nya daripada Indonesia melalui Arok ke Biawak, dan dari sana pula keluar ke Brunei Darussalam, kerana Brunei ada speed 7 terabit dan Brunei hanya menggunakan 400 megabit, bermakna ada lagi 6.6, dan kita boleh link kepada Brunei, Brunei ke Hong Kong, Hong Kong ke Guam, Guam ke US, dan satu lagi cabangnya pergi ke India dan juga China. Bermakna trafik itu akan melalui kita punya terang, dan spurnya daripada terang akan cover Google areas up to the border. That will definitely give a high speed to our internet, and we can transact at real time, termasuk video. Jadi apa yang berlaku sini ialah pertanian kita dapat kita pasarkan melalui high speed internet, dan juga untuk tourism kita boleh hantarkan gambar dan package kepada consumers yang di luar pada Sarawak menerusi internet. You just imagine, kita ambil gambar kucing jalan sampai ke Wind Cave ataupun Fairy Cave, dengan gambarnya, dengan semenggoknya, orangutannya, dengan price-nya. One package kita sell through video throughout the world. Siapa yang download nya nak datang ke Sarawak, ingin nak melihat, they just pay and buy the package. Ini untuk tourism, dan ia akan link ke seluruh dunia, provided we have that terang. Jadi orang dalam luar bandar yang tourism tu dapat income kalau dia datang, kenanya ada special price, special package. Dan ini tourism, tadi pertanian untuk tourism lagi, bermakna semua yang akan mendapat hasil daripada fast connectivity, high speed internet. Jadi saya nak labur 1 bilion. Memanglah opposition kata nanti saya beri dengan Sakofa. Tidak semestinya kita akan review our contract with Sakofa, kerana kalau Sakofa lambat, kita buka market ini kepada orang lain supaya cepat. We cannot be slow. Kalau tidak kita slow, kerana teknologi development very fast. Jadi inilah satu-satunya luar bandar yang boleh kita tukar, transform, dan seterusnya logistik. Sebabnya kalau Sadok ada food basket, dan Halal Hub food basket, kawasan Balik Tuno ada food basket, agriculture. You must sell your product, kenanya perishable. So what we do, we also identify airstrip. Kita bangunkan airstrip
Kita gunakan kapal terbang kecil sebagai macam logi udara lah. Nombakkan barang tu direct to the main airport dan terus ke market with a very short period. We have to be very aggressive. Saya terus terang dengan kita, kalaulah logi si dapat lebih cepat, pola logi udara. Logi udara mean plane, cargo plane yang small, yang boleh turun, dia hantar ke main airport kita outlet. Kalau dekat Sibu, hantar ke Sibu. Kalau daripada Bali, Sibu is the nearest, you fly to Sibu, and Sibu kita send up to world market. Dan di sini kita ada sinergi dengan syarikat-syarikat airline kita. Saya nak bawa China Express datang sini, sebuah syarikat airline daripada di China. Dia kuat nak datang, okay, you datang lah, you bawa you punya plane yang reasonable, yang boleh datang ke sini, kita bawa. Dan ini ialah logistiknya. Dan kalau kita dengar cerita Jack Ma, ya, tidak ada Jack Ma. Saya gini-gini pernah Jack Ma. Orang jual, orang beli. Jatuhnya. Dekat ya, barang diantaranya pakai parcel. Ya tak, wah. Jadi terkaya dalam dunia tu. Jadi Jack Ma boleh lewat. Kalau kita sih boleh. Nah, kita boleh hasil barang full basket kita di luar. The only thing is you change your mindset. You change the way you do business. And you change the way you do your work. Yang ini dalam 100 hari saya dengan rakan kabinet saya, kita fikir what is the best for the future. Dan ini dah ICT, ini baru pertanian, ini baru tourism. What about your profession? Journalism, where you can write story. Satu, nombor dua, what about lifestyle? Pakaian. Kita boleh jual pakaian kita, tak? Orang luar negara, engkau tak manis betul-betul, nak dipolah sidak orang kayan kenyak, atau betul-betul engkau dalam kes, engkau dalam website, mesti ada orang beli. I mean, that is about handicraft lagi. Semua akan mendapat. Dan daripada situ, saya fikir, lifestyle, fashion, semua akan kita bawa kepada dunia. Dan ini akan melibatkan kreativiti. Barulah sidak muda-muda untuk nak balik. Kena yang kata ada future. Jadi saya 100 hari tu saya dah fikir dan kita akan teruskan usaha ini for the future, for the young. Kena 45 orang umur 45 ke bawah, 60% Sarawak tu. 60% untuk semua sidak savvy tu. Ini akan membangunkan kuasa keuangan. Fundamental cost of living, orang yang hantuk nan dah tekan. Tarif dah turun, dan rent tanah turun, tol ada lagi. That is the Datuk Nan want to tackle cost of living supaya menunggu. After that what? Jadi saya lihat bahawa kami yang meneruskan usaha Nan must give the future space and as opportunity for you to make use of this competitive rate, cost of living yang murah kepada high value. Dan kita mesti leapfrog menerusi ICT dan terusnya ekonomi digital. Minta maaf lah RTM. Esok hari si pakai RTM style tu lagi. Yang akan teknologinya keluar daripada handphone kita, macam Netflix. Dunia hari itu, you ada Netflix without theater. Netflix ada theater, tapi ada movie. Nada dunia macam itu. Kita ada kereta, tetapi ada driver. 5 tahun lagi. Hari itu Germany, negara Jerman nak keluar apa disebut sebagai driverless car. Driverless car, automatic. Jadinya ada driver, motor paling jalan sendiri. Orang mari dengan tu tetapnya lagi antu lah ya. Dah orang ada driver. Jadi kita tu akan berlaku dalam masa 5 tahun dan ia semua daripada teknologi. Sebab ya saya
Niat akan berlaku datang, masa datang. Ya tadi rural, urban area kita mesti susun juga. Sebab ya saya nak mula LRT untuk Kuching dulu. Kuching, Semarahan, Serian. Kita pula terang dulu. The first one is terang sampai ke Damai. Lahiannya akan spur balik menuju ke Sematan dulu dan seluruhnya sebelah tu. Akhirnya ia akan menjadi circle line. Tapi kita mula tengah dulu. Kerana kita nak gegar kedai ni. Jadi ini yang kita nak plan untuk Kuching, Serian dengan Semarahan. Jadi apabila kita ada LRT, kita akan buat stesen, kereta api stesen, dan kita boleh bangunkan kawasan perumahan di luar. Kerana orang dah dapat public transport, tak? Jadi menggegar rumah di luar yang ada murah sikit daripada dalam bandar. Jadi kita dapat create new township outside. Dan dari stesen, rumahnya boleh naik sampai ke stesen. Dari stesen, dia naik kereta api ke Kuching. Jadi seat lah, traffic jam. Kini tu batu 10 jam. Batu 10 dah jam kini tu. Nak pergi ke Jaya Semarahan, jam juga. Senin dan 7 nak jam saja. Akhirnya balik akhir, keluar rumah awal. Punya akhir pula. Bini nanya, kenapa ada pula? Iyalah jam. Walau kawan kali pergi 4 hari. Jadi malah social problemnya. Social problem. Jadi kita nak avoid nak kena tu. Kerana yang saya cannya dah kena ya. Kerana yang naik kereta api 30 minit datang. Jadi kita ada time dengan keluarga. Kalau tak kita macam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur angkat pukul 5 pagi. Balik pukul 10 malam. Ni ada chat dengan bini. Nah. Jadi your family time is affected, and therefore our society will be affected. We have to look it far. Jadi apabila yang gengganglah masalah keluarga, then you got social problem. Jadi kalau kita awal kita dah mikir tu, jadi saya canah kita nak sini lah. Mana aja, kami kita pergi stesen nak kasih kereta api. Dan nombor 2 nya tentu kita mau parking kan lah. Sening kan parking motor di stesen, carilah parking. Tapi saya fikir dalam 10 tahun motor pandai balik ke diri. Nah, driverless lah. Jadi kita kontrol daripada pump kita, daripada kita pun command. They call it command sensor. That command kita malah motor balik. Ada yang pun code. Motor yang berjalan ke diri, balik ke rumah. Kita naik kereta api, motor yang suruh tak balik. Jalan lah kawan ni. Saya dah dekat bar. Kedak drone lah. Mudah lihat kedak drone. Drone terbang. Ni ada orang dalamnya. Kedak ya juga. Yang pun sensor. Dah lah. Jadi motor yang balik, kita datang, motor yang ambil kita. Ya, tahu pada kita lah. Kita numpang dah kita menakan kita lah. Tapi teknologinya dah ada. Teknologinya dah ada. Saya fikir dalam 10 tahun lagi mungkin itu akan menjadi cara lifestyle kita. Dan sebelumnya berlaku ya, saya sediawan. Kerana banyak orang kata Bang Jo yang mimpi saja, dream. Apa nama nada ada erti. You mark my word. Saya kalau saya nak kerja, saya kerja habis. Untuk style saya lah. Kerana muntah si mula awal, harga mula RT akan mahal. Macam KL, naik bukit, tarat bukit, naik apalah ke tingkat-tingkat, ya mahal. Jadi kita gedung tanah kita lagi ada, rumah kita seberapa banyak, kita plan properly, and then we have RT on land. Jadi harganya murah. Kereta api pun gini tu, saya dengar harga pun dah turun. Apabila saya kata kereta api tersilap, saya kereta api mari di kampung kami, di Kuching tu lah, dekat depan masjid. Saya lagi kecil, saya ada nemu bekas kereta api. Dan itu di Jalan Piramli, mari disebut Jalan Jawa.
Apabila ada orang main bol di kampung sekolah Madrasah Melayu, antara sekolah Jepang dan sekolah rakyat. Saya sekolah Jepang. Nangga main bol. Jadi berjalan dari kampung menerusi jalan Jawa, kini itu jalan P. Ramlee. Mari jalannya berbuluh. Ada jalan tikus. Maksudnya keluarkan Madrasah Melayu RTM kini itu. Nangga orang main bol. Di Sia adalah bekas kereta api. Dan di depan masjid, saya masih ingat saya kecil ada stesen kereta api. Stesen kereta api yang capnya manok. Atasnya manok dengan ego, kira tu. Atas manok. Jadi mun bipolar boleh buruk. Jangan buruk kan waktu siap buruk lah. Saya fikir mun buruk pandai bola lewat. Kita paloi si pandai bola. Jadi musim air pun mahal juga. Kepada buruk mesti yang modal daripada England. Jadi mun buruk boleh lewat yang berok tu siapa pula. Jadi kita akan buatkan urban transport kita menuju LRT dan LRT akan mengubahkan suasana. Ini telah kita putuskan selama 100 hari itu. Kita dah putus, kita akan buat LRT. Nombor 2, kereta apinya kita ni makai minyak kah? Makai diesel kah? Makai apa? Jadi saya kata kereta api tu makai elektrik. Kerana kita ada elektrik. Sebabnya dalam 100 hari itu kita ambil alih baku dimpun oleh orang Sarawak. Kita ambil bakul. Kena harganya berpatutan. Kelak saya mana sebenarnya harga si banyak ya tahu. Pandai lah, kita pandai juga lah negotiate lah. Kelak Datuk Najib si senang lah saya mana. Kita harganya boleh tahan. Si banyak ya kita bayar sebenarnya daripada duit kita. Jadi maknanya kita dah ambil bakul, kita dah ada power energy kita dam, dan kita ada surplus. Kita gunakan elektrik car, elektrik apa nama kereta api. Saya bawa datang dari London, saya melihat kereta ni enjin yang guna elektrik, tapi yang pakai bateri. Makai bateri. Kini itu ada motor makai bateri. Bateri tingkahnya ke bawah. Kaya bateri itu beri energi kepada motor untuk musimkan roda. Saya lihat motor nama Nissan. Nissan tu motor Jepun nada. Tapi pola di England. Di England pola. Yang luas 1 tahun 500,000 unit. Seminit sebuah motor keluarnya. Dan kita lihat kenanya global market lah, pasal Afrika semua jual motor elektrik. Jadi maknanya enjin tu boleh kita gunakan untuk kereta api kita. Dan kita gunakan elektrik, kuasa elektrik sebagai kuasa untuk menjalankan kereta api. Jadi sebabnya kita pun plan for public transport, urban public transport, kita gunakan cara tersebut. Jadi kita pun society dalam bandar ya, mempunyai infrastruktur yang terkini. Mudah-mudahan dalam masa 3 tahun tu kita ada kereta api. Dalam masa 3 tahun saya rasa lah, insyaAllah lah dapat saya mula kereta api dalam masa 3 tahun. Kena mula terang dulu, no pokok yang dulu, iaitu daripada Serian sampai ke Damai. Dan dalam hal tu kita akan meneruskan usaha kita dalam urbanization. Apabila nak hal energi itu dengan elektrik, kita dah ambil bakul, kita mesti juga menceburi dalam oil and gas. Banyak katakan hak Petronas tu. Sebenarnya apabila Tok Nan minta 20%, Petronas respon. Tapi harga minyak begitu rendah sekali. Jadi setidaknya dapat beri kita 20%. Saya masih lagi minta 20% dan rakan-rakan saya. Tapi sementara tu saya minta Indio, mesti ada cara untuk orang Sarawak dapat nikmat daripada minyak dan gas. Jadi untuk pertamanya kita pun downstream gas. Tadi saya sign dengan Petronas
bahawa kita akan sebuah kilang metanol kita yang dipunyai oleh kita Sarawak, 100% owned by Sarawak. Dan seterusnya pasal nak ngorek minyak ya, mananya lo tak tentu sama ada minyak ada kan tak lah, kita sih boleh melapor lah. Kena lo tak tentu, kita melapor, gagal laporan tinggi, nak dikoreknya, gagal ngorek ya mahal. Apabila you teknologi ya, kena airnya depthnya very deep, so it's very high technology exploration ya. Ada kedap Petronas no SK316 ya, Petronas pun ada teknologi ya. Kena dalam dia banyak carbon dioxide dan sulfur. Dan kini nak turunkan teknologi, naikkan dia. Sebab dia hanya minta orang lain ada teknologi untuk sama sedapnya. Kawasan SS, apa nama kawasan dia? S316 tadi. Kawasari. Ini kayak kita nak masuk, kita melabur duit ya. Kan ada minyak, habis duitnya. Bagus kita melabur. Malah jabatan. Jadi kita berhati-hati. Tapi nak lain kita inci. Nak ada minyak. Nak ada gas, reserve-nya kita masuk. Kerana kita tahu ada hasil. Dan akhirnya akan beri pulangan kepada kita. Dan beri saya masa 3 bulan lagi. 3 bulan saya akan jumpa kita. Ada apa yang akan berlaku dengan Petronas. Don't worry, I will fight for it. Beri saya 3 bulan. Dan di sini mungkin kita menjadi oil producer juga. Jadi ini cara kita. Jangan tembak sembarang. Jadi jangan tembak. Mun tembak sembarang teruk. Peluru je banding juga lain ke. Jadi kita nak tembak betul-betul. Inci betul-betul. Kita sida apa nama dalam spot apa nama spot pemanah mana lah. Mana kincingnya betul-betul lah. Bau kena. Mun saya ada tembak ke inci kan. Kena yang bagi kita lagi. Nak teruk. Jadi itu cara kita. Dan bagi saya minyak dan gas, saya berhati-hati, but I will fight for Sarawak interest in oil and gas. Tapi secara rasional, secara berhati-hati. Kena kita nak ambil untung. Apabila untungnya pergi ke state coffers. Apabila state coffers, then we got revenue. We spend our revenue for our own development. That is the key. But you don't just spend money like that. Jadi kita berhati-hati dengan adanya pulangan daripada oil and gas. Jadi dengan ini saya rasa we also need cara kita. Sebab ya saya nubuh satu hari itu sebuah bank kita pun. Development Bank of Sarawak. The boss. Itu semuanya strategik yang saya buat dengan rakan-rakan lah. Mesti Datuk Sik support Sik juga saya dapat. Saya nak terima kasih dengan semua cabinet members because they know what we're going to do and they also support our policy. Saya kerjaan pimpinan saya, kita ada strategic approach. Dan seterusnya dengan adanya strategic approach itu kita akan dapat implement dalam masa yang akan datang, dalam masa 3 hari. Kalau tidak kita kata orang kena orang buta mengapa-apa nampak. Tapi itu dah nampak. Itu cara kita akan bangunkan ekonomi kita digital. Dari sudut modeling, financial modeling, kita dah ada financial modeling. Dari sudut expertise, talent, kita nak nampakkan biar Sarawak balik untuk menjadi pekerja yang ada talent. 2 orang yang belajar di London School of Economics, Madam, Sir, we want to come back because of this. Namunnya semua dah datang, dia takut saya kerja. Jadi itu dia dah balik. So that's why I have to be fast dalam sudut establishing ecosystem tu. Dan juga murid keluar bukan ajak kepada saya, kepada kita juga lah jurnalis. Because you have your own talent. Daripada tulisan kita,
Saya tahu banyak jurnalis, they are good in fashion. You are also good in other sector, then you can go in. And this will be an added value to kita pun occupation. Dan inilah selama 100 hari saya nak kongsi dengan kita. Kita negara saya terbang sini, terbang sana, pergi ke negeri China, kayak pergi ke England, kayak pergi juga di kawasan luar bandar. Untuk si stop tu, kerana kita nak terus membangunkan negeri kita. Dan selepas 100 hari tu, go ahead buat dah. Another 100 days. Kerana kerja kita banyak. Because we have to catch up. 2030, selama tu tak tidur, bangun, tidur, bangun 2030. Dan kita pun development tu mesti terus berjalan. Dan akhirnya, tentu sekali saya minta pihak jurnalis to explain kita pun agenda. Kerana melalui tulisan kita dan juga feedback daripada kita, mungkin kita boleh adjust apa yang harus kita laksanakan. I tell you, kalau nak nanya saya, apakah vision saya? Vision saya ada lain. Asal rakyat Sarawak aman, pendapatan pun alhamdulillah, dan juga negeri kita menjadi negeri yang terkenal dari sudut ekonomi dan juga dari sudut sosial. Kerana saya sudah nampak dah. Saya diminta oleh Princess Anne datang ke Commonwealth Emerging Leaders. Saya datang dan pihak Secretary General Commonwealth mengatakan they want to have a training institute for emerging leaders in the Commonwealth. Dan ada 4 center, iaitu satu di Afrika, satu di UK dah dikenal pasti, Oxford, di Afrika di Cape Town, satu di Pasifik termasuk Caribbean, dan satu di Asia. Asia congak-congaknya diambilnya Kuching, Sarawak sebagai center. This is international recognition. Because you know why? Yang kata dunia kita kini itu chaotic. Religion become a burden, kena berkelahi. And then extreme views. Ekonomi pun kucak-kacir. Akhirnya yang kata Sarawak is very well planned. So they want to train Asia, Commonwealth, emerging leaders. Part of the training is in Sarawak. They want to learn from Sarawak. That is recognition. Jadi inilah saja yang saya nak kongsi dengan kita 100 hari itu. Kerana saya percaya bahawa kita banyak lagi kerja di depan kita. Tapi alhamdulillah, yang penting political stability kita ada. Dan rakyat kita bersatu. Kita ada resources. Hanya kita dapatkan teknologi yang terkini, dan ini akan dapat menukarkan ekonomi landscape negeri Sarawak. Dan kita, I said, nobody else can determine our destiny except Sarawakian. It doesn't mean we want to be independent. Kerana saya lihat sosial media dari spinnya, tingkahnya gambar saya seolah-olah saya nak bawa Sarawak keluar. Untuk social media je tu. Apa boleh buat internet untuk diri kita pun challenge. But what I'm saying is that we have our own way to develop our state, dan kita yang sendiri mengubah masa depan kita dalam konteks negara Malaysia. Jadi apabila kita in the forefront, then I think we can march forward. Kerana yang penting ialah untuk masa depan. Kita tak dah berumur. Tok Nan pergi, saya ganti. Saya pergi, siapa ganti. Tapi perjalanan, the journey has to go on. And that is the basic for us to